أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini, malam ke-11 daripada Ramadan. Dapat sama-sama kita hadir bertemu di Dewan Baitus Salam ini tak lain tak bukan untuk sama-sama kita menjunjung tinggi perintah Allah Azza wa Jalla agar terus menerus menuntut ilmu, semisal yang Allah pesan-pesankan kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma, duhai Tuhanku tambahkanlah bagiku ilmu. Dan dalam banyak-banyak ilmu yang paling patut kita tuntut adalah berkenaan dengan kalam Allah. Sampai Nabi pernah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi alhamdulillah tadi kita baru sahaja mengisi kelaparan jasmani kita dengan makanan yang enak-enak, dan alhamdulillah sekarang kita nak isi pula makanan rohani kita dengan kalamullah. Jadi sebelum kita bacakan Al-Quranul Karim, kita sebagaimana biasa akan menyebutkan terlebih dahulu pelajaran ataupun huruf-huruf yang terdapat di dalam Iqra ini agar kita dapat lakukan pemanasan. Jadi tolong buka Iqra 1 muka surat yang terakhir tu untuk kita sebutkan huruf hijaiyah. Yang makan teruskan makan dengan ketenangan, jangan kelang kabut. Baik, sebut. Alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, hamzah, ya. Baik, inilah dia huruf-huruf yang dipanggil sebagai huruf hijaiyah. Padanya ada 29 huruf. Dan biasanya kita akan bahaskan berkenaan dengan pembacaan Quran yang terbaik saat kita jaga makhraj dan juga sifatul huruf. Kalau kita boleh jaga makhraj, tempat keluar dia dekat mana, dengan sifat dia tebal ke nipis ke, insya-Allah suara kita tak sedap pun bacaan tersebut akan jadi sedap. Saya dekat TikTok sekali saya suka tengok satu syekh, Jumu'ah Ali Saud. Dah dengar tak? Jumu'ah Ali Saud. Betul-betul suara dia bass. Nak kata berlagu memang tak berlagu, memang suara mendatar habis, pakai suara perut agak kan. Tapi walaupun begitu ramai orang komen dan saya sendiri pun terpegun. Ramai orang kata sedapnya syekh ni baca, sedapnya. Sebab dia tak berhajat pun pada irama dan juga mendayu-dayu. Pun orang suka nak dengar. Sebab bila dijaga sahaja makhraj dengan sifat, ditambah pula dengan tajwid yang betul, lagilah akan menghasilkan bacaan yang sangat baik. Huruf hijaiyah ni kita buat ulangan sikit, boleh Ada 29 huruf, dia terpecah kepada dua bahagian besar, iaitu huruf-huruf isti'la dan huruf-huruf istifal. Adapun huruf-huruf isti'la adalah huruf yang tebal dan huruf istifal adalah huruf yang nipis. Cara nak ingat huruf-huruf ni, kita hafal sahaja yang tebal, maka bakinya pastilah yang nipis. Jadi huruf tebal ada padanya 7 huruf. Kalau kita ikut turutan, yang pertama huruf kha, yang kedua sad, dad, ta, dha, ghain, qaf. Nah, dulu kalau old school kan, old school dia sebut ghain, betul tak? Ghain. So kalau dulu alif pun dia sebut alif, ba, ta, sa, gitu saja. Tapi once kita tengok dalam buku Iqra kita hari ni, sebenarnya beza sangat kita sebut dengan hafalan dengan sebut dengan pembacaan. Sebab tu ada waktu memang kita nak kena tengok Quran kita tu, walaupun kita dah hafal surah Juz'u Amma. Sebab saya sampai ke hari ni masih lagi, kalau kata hati tu terasa,
Bila pergi semayang dekat belakang imam 1, imam 2 dekat mana-mana surau, dia masih lagi baca inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dia tak ada sifat ra tu langsung. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tak jadilah. Sebab dia kod mana pun dia mati dengan ra. So tak mustahil kalau dia baca surah Al-Mulk, dia akan jumpa ayat apa, kalimah tu yaqbidn. Dia yaqbidn, mesti dia akan baca yaqbid. Pasal apa? Pasal dia tak ambil peduli pun huruf hujung pada kalimah tersebut. Jangan, nanti jadi firman kita, tak jadi firman Allah Azza wa Jal. Jadi sebab tu mata kita nak kena pandang, dan kita kena ketahui huruf-huruf ni cara keluar dia macam mana dan apa sifat dia. Tadi kita kata huruf yang tebal yang pertama huruf kha. So tak berhajatlah kepada muncung. So tak perlu kita baca kha. Sebab itu bukan makhraj dia. Makhraj dia hanya pada rongkong bahagian a'la, paling atas sekali. Jadi kita pun tebalkan bunyi datang daripada tekak kita ni. Kha, kha. So tak bolehlah kita baca kha, maka dia akan jadi nipis. Begitulah dengan huruf yang berbaki 6 tu. Sad, dad, ta, za. Tak boleh kita baca sad, dad, tad. Tak sedap lah. Nanti jadi waladalin. Tak betul. So dekat mana pun dia kena. Kalaulah kata huruf dad tadi tu, makhraj dia dah betul dah Syahir. Seluruh lidah dah langgar dah dekat gigi atas. Tapi sifat dia jadi nipis. Tetap tak sedap bacaan. Tetap tak betul. Tetap dipanggil lahan khafi. So tak bolehlah baca waladal, dal, tak sedap. So dia kena gemuk waladallin, baru tempat dia punya makhraj dan tempat keluar sebutan tu. Okey, itu sebuah sedikit tentang ulang kaji kita. Jom kita sambung. Saya muka apa? Iqra 4 Tolong buka, tengok atas sekali daripada muka surat kita. Iqra 4 pada muka surat 17. Okey. Jumpa Aizat. Ni Aizat dengan Izzat. Barakallahu fikuma. Barakallahu fikuma. Okey, jumpa Saya azan ni, saya nak kena berhenti sekejap lagi, nak kena beransur. Okey, jadi pada pelajaran yang lepas, pada muka surat 16, kita dah berbicara tentang 5 huruf qalqalah. Dan qalqalah bererti melantun. Jadi bila kita sebutkan huruf-huruf ini, yang 5, qata bajudain ini, ataupun bajudain qata, ataupun qaf ta ba jim dal, maka kita kena lantunkan ia. Jadi tengok huruf yang dia merahkan pada muka surat 16 tu, yang atas sekali, maka disebutkan huruf ba, huruf jin, huruf dal, huruf ta dan juga huruf qaf. Cuba sebut sama-sama. Ab, aj, ad, atta, aqa. Jadi inilah dia 5 huruf yang wajib melantun. Selain daripada 5 huruf ni, jangan mengada-ngada nak melantun alhamdulillahi rabbil alamin. Bacalah berlagu macam mana pun, kalau ada ala-ala, memang kalau saya jadi hakim tak kesian dah kita punya potong mereka. Silakan. Muka surat 17. Iqra yang keempat. Barakallahu fikum. Jadi jom sama-sama kita bacakan contoh-contoh berkenaan dengan qalqalah. Saya bacakan, kita ikut sama-sama. Ajrun ghairu mamnun ila yaumi yub'atsun fi jidha habl fama lahu min had. Memang kita kena berhentilah kan, waqaf, pasal nak tengok qalqalah dia tu. Fama lahu min had yamshi ala batnih. Kalau ya tu dia bersambung dengan ha, baru kita baca 2 harakat. Bunyikan huruf ha tu, yamshi ala batnihi. Tapi kat sini kenapa kita berhenti batnih? Pasal kepala ya tu terpisah dengan ha, dia jadi mad silah, dia tak jadi mad asli. Hadza la syai'un ujab yakhtafu absarahum
lalabitha fi batnih wa aqbala ba'duhum bi'ijlin hanidh fawasatna bihi jam'a. Yang ni dalam surah Al-Adiyat. Ramai orang salah bila dia baca fawasat. Dia pergi gemukkan sin. Sebenarnya yang gemuk cuma ta saja. Sin tu tetap nipis sampai bila-bila. Jadi bunyi dia fawasatna bihi jam'a. Wala yakhafu 'uqbaha. Khalaqakum atwara. Lam yalid wa lam yulad. So, biar lambat asalkan betul, kata pengarang. Jadi dalam pembacaan Quran ni kita tak payah nak kejar khatam sangat. Jadi yang kita kena perbaiki adalah pada qiraah kita, pembacaan kita. Baik, ramai-ramai. Ajrun ghairu mamnun sampai habis. 1, 2, 3. Ajrun ghairu mamnun ila yaumi yub'atsun fi jidiha habl fama lahu min had yamshi ala batnih hadza la syai'un 'ujab yakhtafu absarahum la labitha fi batnih wa aqbala ba'duhum bi'ijlin hanidh fawasatna bihi jam'a ولا يخاف عقباها خلقكم أطوارا لم يلد ولم يولد. Baik, selesai kita dengan qalqalah. Kalau pergi muka surat 18 pula kita akan masuk ilmu yang baru, iaitu berkenaan dengan bacaan, cara sebut huruf-huruf sakinah. Dekat sini kita nampaklah ada huruf-huruf yang ada padanya sifat hamas. Hamas ni maksud dia kena keluar angin sikit lah daripada sifat huruf tu yang sebenar. Boleh sambung? Sebut sama-sama. Ats, ghalabat, wa ma malakat aymanuhum. Okey, ada orang dia lancar tapi dia tak bagi sifat huruf. Tak jadilah wa ma malakat aymanuhum. So dia kena keluar kats. Benda tu. Okey, sambung pula yang kedua. Is. Cara nak sebut sa macam mana? Kena gigit lidah. Is. Misqala. Masna wa thulatha. Ha keluar dekat mana Izzat? Izzat. Betul, batang tekak tengah-tengah. So kita kena tajamkan bunyi dia. Yuhsinuna. Huwa yuhyi wa yumitu. Jadi hamzah tu tetaplah nipis, yang gemuk cuma kha. So jangan gemukkan hamzah tu awal-awal, sebab ada orang dia baca tak nak. Kita nak gemuk. Akhladahu. Sekali lagi. Akhladahu. Yakhtafu absarahum. Sekali lagi kena gigit lidah, huruf zal. Biiznihi. Izhum 'alaiha qu'udun. Jadi kalau kita tengok kita punya langit ni, kalau ini kita punya gigi kat depan ni, kalau hujung lidah kita ni dia bertemu dengan betul-betul dekat langit paling depan belakang gigi, akan keluar huruf lam. Al. Cuba sebut. Kalau kita ke belakang sikit dia keluar nun. An. Kalau kita ke belakang sikit lagi dia keluar ra. Ar. Sekali lagi. Al. An. Ar.
Jadi kat sini kita tak sebut ar, kita tak pergi kat depan lidah, kat depan dan langit paling depan, kita dekat belakang sikit. Ar, dan dia tak berhajat pada bibir. So tak payah kita nak baca ar, tak payah muncung. Ar-Rahmanir-Rahim, tak payah. Ar-Rahmanir-Rahim. Cuba sebut. Ardun wa arsala alaihim tayran iz. Jadi zai ni keluar dekat mana Syai? Hujung lidah, langgar belakang gigi bawah, dan sifat dia safir, berdesir. Jadi kita kena belanja bunyi iz. Rizqan wa khalaqnakum azwajan. As, dia sama macam zai. As, nasta'inu yuwaswisu fi suduri. So kita jangan kalut-kalut sangat, nanti dia melantun. Yuwassa tak nak, diam. Yuwaswisu fi suduri. Okey, habis terus. Alhamdulillah. Baik, muka surat 18 kita berhenti kat sini. Kita nak sambung baca Quran pula. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita sambung muka surat 19. Baik, jadi adik-adik boleh tutup Iqra. Kita nak sambung bacaan Al-Quranul Karim kita. Hari ini kita sampai muka surat yang ke 100. Yang dah baca ke belum wa qad nazzala. Betul. Eloklah. Kita pun nak pantas. Okey, tolong buka muka surat yang ke 100, juzuk yang kelima, ayat yang ke 140. Ayat bawah sekali. Wa qad. Okey, jumpa dah semua? Settle, lelaki dah okey, perempuan dah kot, insyaAllah. Baik, bacalah Quran ini dengan hati, jangan dibaca ianya dengan nafsu. Kita bukan nak cepat khatam, bukan nak cepat habis, cuma kita bacalah dengan memberikan hak-hak, makhraj dan sifat huruf. Saya baca, kita ikut sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا Baik, kita dengar setiap orang bacakan satu ayat ini dan kita ambil manfaat daripadanya. Cuma sebelum tu saya jalan sekali imbas dia punya hukum hakam tajwid supaya kita tak payah nak ditacap berkali-kali. Dengar baik-baik. Wa qad nazzala. Ada dekat situ huruf qalqalah, huruf dal. So dia adalah qalqalah sughra bila kita sambung. Wa qad nazzala, tadi kita dah kata huruf zai ini adalah huruf safir. Kalau tak ada sabdu pun dah kena belanja bunyi, apatah lagi ada sabdu. Lagilah nak kena tekan nazzala.
alaikum, huruf ain keluar dekat tengah-tengah tekak, jangan naik kat hidung dia kena keluar dekat ain. Alaikum fil kitabi, tak ada apa dekat situ, cuma ada mad asli. An idza sami'tum, huruf nun ada tanda sukun, kalau mata kita nampak je nun tu ada tanda sukun, automatik jelas sampai bila-bila. Idza sami'tum, begitu juga dengan huruf mim, kalau nampak je tanda sukun sampai bila-bila pun kena jelas. Ayatillahi yuk dekat situ ada hamas, kena keluar sikit, jangan diam saja yuk, tak nak. Yukfaru biha wa yustahza'u biha, dekat sini dua-dua pakai ha simpul, jangan pergi tajamkan. Yustahza'u biha, jangan baca macam tu. Wa yustahza'u biha, itu bunyi dia, cuma jangan melampau lah. Huruf ha tu keluar dekat bawah tekak sekali ni. Fala, jangan jadi macam orang utara sangat. Fala, lembut je. Fala taqa'udu, ingat yang gemuk cuma qaf, huruf ta jangan gemukkan, jangan baca taqa, dia kena bunyi taqa. Fala taqa'udu ma'ahum, dekat situ ada tanda sukun lagi atas mim, kena baca jelas. Hatta, yang ni pakai ha pedas, hatta yakhudu fi hadithin ghairi, tak ada apa kat situ, cuma jelas kat situ je lah. Innakum, atas nun ada sabdu wajibul gunnah. Idzam mithluhum, tanwin bertemu mim jadi idgham ma'al gunnah, sebab tu atas mim dia letak sabdu supaya kita masuk kat dalam dia. Yang last sekali innallah, nun itu dipanggil wajibul gunnah, ada sabdu. Lafzul jalalah sebelumnya berbaris atas, maka nama Allah kena baca tebal. Innallaha, jangan baca innallah, tak cukup. Allah tebal. Jami'ul munafiqina wal kafirin. Bezakan huruf qaf dengan kaf. Jangan munafikin nanti jadi kaf. Munafiqi, dia keluar dekat pangkal lidah, qa. Wal jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannam jami'a. Okey, Syahih, fadal. Baik, barakallahu fiikum. Jadi kita dah baca setiap orang. Jom kita baca ramai-ramai sekali lagi sebelum kita tadabbur dan kita berhenti untuk solat Isyak. Start dengan a'udzubillah dan habiskan ayat terakhir ini. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Ayat terakhir pada muka surat 100 ini, Allah Azza wa Jalla telah pun mengkhabarkan kepada kita berkenaan dengan kasih sayangnya Allah Ta'ala ke atas kita dengan menurunkan Al-Quran. Wa qad nazzala alaikum, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun menurunkan ketentuan bagimu di dalam kitab Al-Quran. Sepatutnya fitrah manusia ni, dia dengar firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia semakin lapang dada, semakin beriman. Sebagaimana sahabat-sahabat Nabi SAW bila ayat turun, ayat terakhir surah Al-Baqarah turun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Lillah, seluruh bagi Allah seluruh yang terdapat di langit dan terdapat di bumi. Apa sahaja yang kamu jaharkan, apa sahaja yang kamu selindungkan, kamu bisikkan di balik hati, semua akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sahabat-sahabat Nabi bila turun ayat ni semua tak senang duduk. Pasal mereka kata kalau kami buat kesalahan secara terang-terangan, kami boleh bertaubat. Maknanya kita tahu kita dah buat salah. Tapi kalau di balik hati ni, hati siapa yang tak berbunyi, betul tak? Kadang-kadang benda tak lepas lagi tapi hati dah start bunyi. Allah kata yuhasibukum, aku mesti akan hisap. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni datang dekat Nabi sambil berlutut, letak tangan atas paha Nabi, minta ditanyakan, betul ke ayat ni turun lagu ni?
Sebab dan mereka pun bagi isyarat kami tak mampu. Andai kata ayat ini menandakan apa yang di balik hati pun akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kami tak mampu nak tanggung wahai Rasul. Jadi Nabi marah. Nabi kata, kamu ni nak jadi macam umat-umat terdahulu Bani Israel ke? Turun ayat ni minta tukar, turun ayat ni minta tukar. Jadi Nabi pun kata sepatutnya kamu kena sebut sami'na wa ata'na. Lepas tu baru turun amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wal yaumil kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na. Kemudian mereka pun ucaplah kami beriman dan kami mendengar dan kami telah pun beriman. Jadi saya nak cerita kat sini, bila kita baca Quran, carilah dan tadabburlah sungguh-sungguh agar hati kita semakin tenang dan semakin kuat keyakinan pada Allah. Sebab di kalangan orang yang baca Quran ini ada yang cuba mencari salah-salah dalam tata bahasa ke, ataupun ayat yang dia nampak macam tak logik ke, kemudian dia mengolok-olokkan. Jadi Allah Ta'ala kata pada ayat ini sifat munafik ni. Ayat ni nak cerita pasal orang munafik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan ketentuan bagimu dalam Al-Quran bahawasanya apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka kamu jangan duduklah bersama dengan mereka sebelum mereka memasuki perbicaraan yang lain. Faham tak? Sebabnya nak bagi isyarat, selama mana kita hidup atas muka bumi ini akan ada je orang yang ingkar dan kufur. Dan di antara bentuk kekufuran mereka itu, mereka senantiasa mengolok-olokkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita boleh tengoklah peristiwa yang berlaku pun dekat Malaysia baru-baru ni pun berkenaan dengan nama Allah, kalimah Allah diperolok-olokkan. Maka janganlah pula kita nak backup. Ada sebahagian orang bila saya syarah bab ni kepada mereka, kita kata kok mana pun kita kena tentang. Kalau tak mampu dengan kuasa dengan mulut, tak mampu dengan mulut kena dengan hati, kita tak boleh nak reda. Dia kata, alah ustaz, mereka tak tengoklah ustaz, barang-barang sampai terus sahaja susun. Saya kata mustahil. Ada sebahagian yang backup. Saya kata mustahil, pasal takkan lah. Habis tu kalau daging-daging pun hantar-hantar takkan tak cek. Kan kalau ada daging khinzir ke ada apa ke duduk dalam tu, takkan tak cek. So dia pun terdiam. So saya kata lah, ini mungkin agenda mereka untuk memperolok-olokkan kalimah Allah Azza wa Jalla. Jadi dekat sini Allah Ta'ala pesan kepada kita, di sana akan ada orang yang membaca kitab dan mereka kafir malah memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Fala taq'udu ma'ahum, kamu tolong jangan duduk-duduk dengan mereka hatta yakhudu fi hadithin ghairi, sampailah mereka tukar perbicaraan yang lain ataupun cerita yang lain. Kalau duduk juga jadi apa? Innakum idzam misluhum, kalian dengan depa sama saja. Walaupun tak backup, walaupun tak apa, tapi duduk. Dekat sini ada anjuran, kalau ada orang mempermainkan ayat Tuhan, jangan duduk lagi lah dengan depa. Jadilah ibadur rahman. Assalamualaikum, belah. Jangan nak duduk-duduk nak tunjuk-tunjuk handsome ke apa, tak payah. Cabut terus. Sebab ada, saya tak tahulah, saya dipertemukan dengan makhluk-makhluk yang dia rajin baca Quran, tapi dia suka cari salah Quran. Di antaranya ada yang bila baca tentang Isra' Mi'raj tu baru-baru ni pun dia kata, alah, nanti nak cerita dekat jemaah tu tak usah ceritalah Nabi naik burak, cakap je Nabi naik Harley Davidson macam kau naik Harley Davidson tu. Kita pun ayat tu keluar. Dia kita berkata, dekat situlah bila kita faham ayat ni, kita tak payah nak berdebat. Assalamualaikum, belah terus. Tak payah masuk pun cerita, tak payah nak sengih-sengih pun. Cabut dululah. Assalamualaikum. Nanti dia akan, aku baru cakap macam ni, dia dah belah dah. Nanti dia tahu dah, ayat-ayat macam ni tak sepatutnya aku ucapkan. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Dan orang yang cakap kat saya macam tu, dia masih mengaku diri dia Muslim juga. Kan? Tapi dari sudut persembahan ibadat apa semua memang Allah Ta'ala alam tak ada lah pun, tak nampak pun. Sembang je berdegar mempertahankan Islam, mempertahankan itu. Tapi na'udzubillah, semoga Allah Ta'ala selamatkan saya dan kita semua dan mereka daripada terkena sifat kemunafikan. Sebab orang munafik dan orang kafir Allah Ta'ala akan sama ratakan di dalam neraka Jahannam secara keseluruhan. Cuma kalau ditanya tingkatan dia, orang kafir lagi tinggi daripada orang munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal, paling bawah sekali dalam neraka Jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Sebab tu bila baca ayat-ayat macam ni, kita kena doa pada Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Ya Allah, lindungilah aku daripada terkena penyakit kemunafikan.
Bukan setakat kita tak nak bertemu dengan orang munafik, kita sendiri pun tak nak jadi orang munafik. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini antara pelajaran yang dapat kita belajar pada malam hari ini, walaupun satu ayat, tapi moga-moga kita dapatlah manfaat daripada pertemuan di malam hari ini. Bacalah Quran sungguh-sungguh, tadabburlah ianya sampai masuk ke dalam hati, sampai kita boleh beramal dengannya sampai kita mati. Ingat pelajarannya Allah Ta'ala ajar, kalau ada orang memperolokkan ayat-ayat Allah, jangan sambung, jangan tambah lauk, cabut, tinggalkan. Tapi kalau mereka sembang bak makan ke bak minum ke, kita lepak balik dengan mereka. Tapi once dia ayat-ayat Tuhan ni dia main-mainkan, puasa ni bukan ada pun. Hatta saya tengok, baru tertengok balik kat dalam TikTok Rasul Kaha Ulu Kelang tu kan dia baca innaka wa innaka laminal mursalin kan. Dia kata, orang tanya dia, wartawan kata, macam mana kau tahu engkau tu Rasul? Maka dia pun kata, engkau tak baca ke dalam Quran wa innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau termasuk salah seorang Rasul? Ka tu tuju kepada saya. So tak jadilah baca macam tu kemudian tafsir macam tu. Dan dia pula tanya, cuba bagi tahu dalam Quran dekat mana ada semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kan, sebab tu dua-dua Quran dan sunnah ini saling melengkapi. Jadi kita belajar Quran, tak boleh terima Quran sahaja dan kita tolak sunnah. Tak boleh belajar sunnah sahaja tolak Quran, tak jadi. Dia mesti kena combine, barulah dia akan jadi jalan yang sangat terang benderang, mahajjatil bayda. Kalau tak, kita akan terus samar-samar. Kalau kita pegang Quran sahaja, tu yang tanya tu, mana cerita pasal subuh, mana cerita pasal zuhur, mana cerita pasal asar, susahlah nak jumpa. Tapi bila kita sandingkan dengan sunnah, kita tahu dah. Nabi SAW baca kuat jahar dekat dalam subuh, maghrib, isyak. Nabi baca sir dalam zuhur, asar. Barulah kita akan buat dengan penuh ketenangan, keyakinan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat sini insyaAllah. Malam ni kita sambung dengan siapa, Ustaz? Ustaz Fahmi, insyaAllah. Barakallahu fiikum. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.